Assalamualaikum, nama saya Nurul Amy Wardina binti Rosli, nombor matrik B0822102332. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Elisha Frizana binti Syarfuddin. Nombor kad matrik B08221027. Assalamualaikum, nama saya Anis Akilah binti Muhammad Azman. Nombor matrik saya B0822109192. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Afika binti Muhammad Hazri. Nombor matrik saya B0822104770. Assalamualaikum, nama saya Nurdina Sofia binti Yusof, nombor matrik B0822101105. Diabetes adalah satu penyakit yang sering kali dipanggil sebagai silent killer ataupun pembunuh senyap oleh orang ramai. Seperti yang kita tahu, diabetes adalah suatu keadaan apabila paras gula di dalam darah seseorang individu tersebut berada dalam paras tertinggi. Menurut sains, diabetes ini terjadi disebabkan oleh berlakunya kekurangan insulin di dalam badan dan juga disebabkan faktor genetik. Secara umumnya, terdapat dua jenis diabetes iaitu diabetes jenis pertama dan diabetes jenis kedua. Diabetes jenis pertama selalunya dihadapi oleh golongan kanak-kanak ataupun remaja. Hal ini disebabkan kerana organ pankreas yang gagal menghasilkan insulin kepada badan. Pesakit diabetes jenis pertama haruslah dirawat dengan mendapatkan suntikan insulin sepanjang hayat mereka. Manakala, diabetes jenis kedua selalunya didiagnos dalam kalangan orang dewasa dan seringkali dikesan pada individu yang mempunyai berat badan yang berlebihan. Pesakit diabetes jenis kedua ini boleh dikawal dengan hanya mengubah diri dengan mengamalkan gaya hidup sihat dan kerap melakukan senaman dan mengawal pemakanan mereka. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian kami yang pertama adalah untuk mengkaji tahap pengetahuan pemakanan dan mortaliti akibat penyakit diabetes di Malaysia. Yang kedua, untuk menganalisis tentang faktor dan kesan peningkatan diabetes. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti langkah-langkah mencegah komplikasi terhadap diabetes. Terima kasih atas penerangan itu tadi. Assalamualaikum, nama saya Nurdina Sofia binti Yusof. Jadi saya akan membentangkan untuk bahagian metodologis. Trend peningkatan diabetes telah menjadi isu kesihatan global yang serius. Keadaan ini menuntut perlunya kajian mendalam untuk memahami faktor berkontribusi terhadap peningkatan prevalence diabetes serta implikasinya terhadap masyarakat. Okey, kita teruskan dengan poin pertama iaitu adalah melakukan kajian kes dan pemerhatian terhadap individu atau kumpulan yang terlibat dalam diabetes. Okey, data ni diperoleh melalui temu bual, pemerhatian atau soal selidik yang berkaitan dengan corak pemakanan dan faktor risiko lain yang berkaitan dengan diabetes. Okey, jadi kita teruskan dengan poin yang kedua iaitu menganalisis data epidemiologi yang telah dikumpulkan daripada sumber yang boleh dipercayai. Data ini termasuk statistik prevalence diabetes, kadar insiden dan juga prevalence dalam kalangan populasi. Okey, kita teruskan untuk poin yang terakhir iaitu menganalisis faktor-faktor sosioekonomi yang mempengaruhi trend peningkatan diabetes. Okey, analisis ini membantu memahami kesan ketidaksamaan sosioekonomi terhadap peningkatan diabetes serta implikasinya terhadap kesihatan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang dua isi dapatan kajian. Yang pertama adalah faktor dan kesan peningkatan diabetes. Yang kedua adalah langkah-langkah mencegah komplikasi terhadap diabetes. Ini adalah faktor kenapa peningkatan diabetes boleh berlaku. Yang pertama adalah mempunyai berat badan yang berlebihan. Mempunyai berat badan yang berlebihan ini adalah akibat makan makanan ringan seperti gula-gula, coklat dan minuman berkarbonat secara berlebihan. Dan ia boleh mengakibatkan risiko komplikasi terhadap kencing manis lebih meningkat. Dengan mengamalkan gaya seperti ini, ia akan menyebabkan organ-organ dalaman tidak dapat bekerja dengan baik. Selain itu, terdapat banyak kajian yang telah kita laksanakan sebelum ini. Penyakit diabetes boleh berlaku atas sebab faktor genetik keluarga. Menurut pakar, sebenarnya hanya 5% sahaja punca diabetes ini berlaku. Hal ini kerana kita seringkali menemui ibu bapa yang mempunyai diabetes lebih cenderung terhadap anak-anak. Yang terakhir bagi faktor peningkatan diabetes adalah tidak aktif dalam kehidupan seharian.
Sebagai contoh, orang Malaysia yang jarang bersenam mempunyai pekerjaan hanya duduk statik di pejabat menghadap laptop sepanjang hari. Ia akan melemahkan imun badan dan kerana tidak mengeluarkan sebarang tenaga. Walau bagaimanapun, kanak-kanak juga lebih cenderung untuk meluangkan masa bersama peranti telefon atau televisyen berbanding melakukan aktiviti di luar rumah seperti berbasikal, jogging dan sebagainya. Seterusnya, kesan peningkatan diabetes ini adalah penglihatan menjadi kabur yang serius atau dikenali sebagai buta. Buta ini juga terjadi kerana berlaku kerosakan dalam retina akibat komplikasi penyakit diabetes. Kerana dinding saluran darah yang lemah akan menyebabkan kebocoran lemak berlaku seperti kapilari menjadi tersumbat. Dengan kes seperti ini akan menyebabkan penglihatan seseorang itu menjadi merosot dan menjadi buta. Kesan yang seterusnya adalah mengalami kerosakan saraf atau dikenali sebagai neuropati. Kerosakan saraf yang berlaku seperti mengalami kekebasan di dalam anggota badan, seperti mengalami semut-semut dan sebagainya. Yang terakhir adalah masalah jantung. Hal ini berlaku kerana paras gula darah yang tinggi boleh menyebabkan pengumpulan lemak di dinding pembuluh darah jantung. Dan mengikut American Heart Association, kadar kematian meningkat 4 kali ganda bagi penyakit jantung yang dialami oleh pesakit diabetes berbanding dengan individu yang lain. Isi yang kedua bagi dapatan kajian adalah langkah-langkah mencegah komplikasi terhadap diabetes. Cara yang pertama adalah melakukan aktiviti seperti berjogging atau menari dan sebagainya. Ia juga dapat membantu menurunkan gula dalam darah. Dengan melakukan senaman, ia juga dapat meningkatkan energi seharian kita. Bagi tidur akan menjadi lebih berkualiti daripada sebelumnya. Sekiranya tidur menjadi tidak berkualiti dan perkara itu boleh menyebabkan sebagai faktor risiko peningkatan gula dalam darah berlaku. Pakar juga lebih menyarankan untuk melakukan senaman 2 atau 3 kali seminggu, setidaknya melakukan walaupun sekali seminggu, manakala tidur juga perlu dititik beratkan supaya tidak berjaga di malam hari. Akhir sekali adalah menjaga pola pemakanan. Dengan menerapkan cara pemakanan yang sihat, ia akan menurunkan kadar gula dalam darah bagi penghidap diabetes dan sebagai contoh memakan makanan yang seimbang dari segi mengamalkan sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Pengetahuan pemakanan dan mortaliti akibat diabetes. Penyakit diabetes merupakan masalah kesihatan yang sangat serius di negara kita. Beberapa dapatan kajian telah menunjukkan bahawa terdapat kekurangan pengetahuan mengenai pemakanan seimbang serta pengurusan diabetes di kalangan rakyat kita. Tahap pendidikan yang rendah. Individu yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah kurang memberi perhatian terhadap kepentingan diet dalam kehidupan. Faktor yang mempengaruhi tahap pengetahuan pemakanan di kalangan warga emas antaranya termasuklah tahap pendidikan yang rendah, mereka tidak terlibat dalam aktiviti sosial dan lain-lain. Terdapat juga faktor-faktor lain yang berkait rapat dengan penyakit diabetes seperti faktor genetik, akses kepada penjagaan kesihatan yang berkualiti, pematuhan terhadap ubat-ubatan dan rawatan, serta pelbagai lagi. Dengan arti lain, warga emas lebih kerap jatuh sakit daripada golongan muda adalah disebabkan warga emas lebih terdedah kepada luaran. Saya akan membincangkan mengenai langkah dan cadangan penambahbaikan. Yang pertama, pendidikan dan kesedaran. Pendidikan bermaksud bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu perkara. Seperti yang kita tahu, kebanyakan pesakit diabetes datang daripada golongan warga emas. Kebanyakan daripada golongan ini mempunyai pendidikan yang sangat rendah sehingga mereka kurang berpengetahuan mengenai diabetes. Oleh hal yang demikian, kita perlu meningkatkan pendidikan dan kesedaran mengenai diabetes. Kita perlu meningkatkan penekanan pada pendidikan pemakanan daripada peringkat sekolah dan institusi pendidikan. Contohnya, pihak yang bertanggungjawab menyediakan maklumat yang ringkas dan mudah difahami tentang pemakanan seimbang dan kepentingan dalam mengurangkan pengambilan makanan yang berlemak, gula dan garam. Pendidikan sebegini juga boleh disampaikan melalui program-program yang diadakan di mana-mana IPT bagi para pelajar.
Pendidikan ini juga boleh disampaikan melalui kempen kesihatan bagi orang awam. Seterusnya, akses kepada sumber pemakanan berkualiti dan pengurusan diabetes. Untuk memastikan akses kepada sumber pemakanan berkualiti dengan harga yang berpatutan, terutamanya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Langkah-langkah seperti ini boleh disediakan di pasaran atau para peniaga pemakanan menyediakan pilihan pemakanan yang sihat seperti buah-buahan, sayur-sayuran segar dan bijiran yang tidak diproses. Dalam pada itu, kita juga perlu meningkatkan sokongan untuk individu yang menghidap diabetes dalam pengurusan penyakit mereka. Antaranya termasuklah dengan menyediakan program pengurusan diabetes bagi mereka. Akhir sekali, penyelidikan dan inovasi serta pemantauan dan penilaian dengan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan faktor-faktor risiko diabetes serta membangunkan pendekatan-pendekatan inovatif dalam pencegahan dan pengurusan diabetes. Ia termasuklah mengkaji kesan program pemakanan dan gaya hidup bagi seseorang individu itu. Seterusnya, melalui pembangunan teknologi kesihatan seperti aplikasi mudah alih, ia juga dapat menguruskan diabetes. Di samping itu, ia dapat menilai kesan langkah-langkah yang diambil dalam mengurangkan kadar diabetes di Malaysia. Dengan sokongan komuniti yang kuat melalui program-program kesihatan seperti kempen kesedaran bagi penyakit diabetes, ia turut dapat menilai keberkesanan program-program yang diadakan. Baiklah, kesimpulan yang diperolehi daripada trend peningkatan diabetes ini ialah diabetes ialah merupakan kebimbangan kesihatan awam yang penting yang memerlukan strategi komprehensif tertumpu kepada pencegahan, pengesanan awal, pengurusan yang berkesan dan juga sistem sokongan. Dengan melaksanakan pendekatan pelbagai aspek yang merangkumi pengubahsuaian gaya hidup, pendidikan, penyelidikan dan penjagaan kesihatan yang boleh diakses adalah mungkin untuk mengurangkan kesan diabetes dan memperbaiki kehidupan individu yang terjejas oleh keadaan ini. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.